نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. La ilaha illallah. Sekat mana dah kita ni? Muka 29. Mana? Iyyakum wal kazib, baca dah. Idza kazibal abdu kizbatan, baca lagi. Hadis tu. Mana? Dikandaki. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dikehendaki dengan ditulis di sini dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar, dan dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Kot tu. Jadi keceknya masalah hadis dulu. Nabi kata alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannati wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba. Situ Nabi kata sentiasalah seorang lelaki itu bersifat benar, kecek sungguh, kecek benar, sehingga dituliskan oleh Allah di sisi Allah kata orang siddiqan. Dituliskan di sisi Allah jadi orang siddiq, orang yang sangat benar.
Begitu juga sebaliknya kalau ia dusta, akhirnya dituliskan di sisi Allah kata dia tu orang yang sangat dusta. Apa dikehendaki dengan ditulis? Tu makna itu. Dikehendaki, yakni murad Nabi lah. Murad Nabi, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu dikehendaki dengan ditulis, dicatat oleh malaikat. Maksud dicatat oleh malaikat tu apa makna? Dikehendaki dengan tulis di sini, yani dalam hadis ini. Dalam hadis ni, hadis lain suku kira hadis ni Nabi kata dituliskan di sisi Allah orang tu siddiq kalau ia sangat benar. Apa makna ditulis? Dikandak dengan ditulis di sini ialah khabar. Dikandak kita mubtada, dihukum tu khabar. Maksud Nabi dengan ditulis di sini ialah dihukumkan bagi yang pertama, dihukumkan, yani Allah hukumkan, Allah memberi, tu makna dia. Dihukumkan, dikatakan, diberikan bagi yang pertama, bagi golongan yang pertama, orang-orang yang pertama. Mana golongan yang pertama? Iaitu orang yang banyak benar tu yang pertama. Golongan yang pertama iaitu orang yang banyak benar. Orang yang berkecek sungguh, mulut dia tidak berlaku bohong. Tu Allah Ta'ala hukum bagi orang tu, dihukum dengan banyak benar. Dengan banyak benar. Apa dengan banyak benar? Yani dengan hukum orang yang sangat-sangat bersifat benar. Dengan hukum orang yang sangat-sangat bersifat benar. Tu bila Tuhan berhukum dah, tak ada apa orang tu tercatat, orang panggil duk jadi berjuru, lekat tabiat dia dah, bertabiat tak kecek bohong dah. Duk jadi berhukum lagu tu, Allah Ta'ala hukum lagu tu dah. Tu habis. Dan mendapat ia atau kepada dihukum. Lepas pada Tuhan menghukum dah, dan mendapat ni orang panggil soal atap lazim ni. Lazim di atas malzum. Tu atap pada dihukum tu. Bila Tuhan menghukumkan kata dia tu orang yang sangat benar dah, atap lazim ke atas malzumnya. Lazim daripada dihukum tu kak, mendapat ia orang yang pertama tu. Mendapat ia, berhak ia, tu mendapat, layak mendapat, layak mendapat ia orang yang pertama tadi tu, golongan yang pertama mula-mula tu, layak dah, patut dah, berhak dah mendapat ia akan sifat dan pahala bagi orang yang banyak benar. Yang tu idafah dah tu, sifat dan pahala bagi orang yang, kena takdir malak, bagi orang yang banyak benar. Tu apa mana yang benar? Yakni buat gitu. Yakni layak mendapat sifat siddiqin. Layak mendapat sifat siddiqin dan pahala siddiqin. Itu dia. Payah dah, layak dah. Patutlah nak dapat. Nak ada berapa orang di kalangan umat akhir zaman ni hak sampai kepada martabat siddiqin sebenar-benar. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita pun tergolong yang masuk dalam itu juga pada satu hari. Amin, insya-Allah. Learning tu nampak tak ada nampak. Orang panggil tak nampak lagi tu. Nak khoya sifat sedikit kerana dalam perkataan hari-hari tu bercampur. Macam-macam.
Mengarut gatik bahau. Macam-macam. Nak cari benar-benar tu. Orang dia siapa situ tu, orang tu. Hak tu kekasih Allah Ta'ala dah. Tu ada Tuhan tiap-tiap orang salih sedekah tu orang kekasih Tuhan dah. Tu. Kecek gapos patah-patah tu hak sebenar. Hak sebenar. Tu sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani hak kita sebut dulu tu lah. Habis itu. Dan dihukumkan, ini atau pada dihukumkan dulu ni. Dan murad dengan ditulis di sini juga, yang ni dihukumkan, dicatat, dihukum, diberi nama, diberikan bagi yang kedua, bagi mereka golongan yang kedua. Yang kedua, yakni golongan yang kedua. Diberikan bagi golongan yang kedua. Manakah golongan yang kedua? Iaitu yang sangat dusta. Sana itulah. Tulis iaitu yang sangat dusta tu. Orang hak wahai kecik bahau semua. Tak bahau hari mana tidur tak menyerah kita. Hukumkan bagi yang kedua tu dihukum dengan banyak berdusta. Dengan banyak berdusta. Bila Tuhan berhukum dah, orang tu manusia pun pakai tengok tak ada percaya dah. Tak ada percaya dah kepada kata dia. Tuhan berzahir panggil. Bila Tuhan hukum dah tu, Tuhan berzahir mari di kalangan manusia, orang tak percaya kecek pada dia. Ya tu pun nak kredit. Tak boleh harap. Tak boleh. Kalau mengajar ada riwayat hadis pun tak diterima orang dah. Orang panggil. Mengarut tu. Nak boleh harap ke tak? Kadang-kadang ada hak sebenar pun orang tak nak percaya dah perkataan sebenar dia. Tu bila Tuhan hukumkan dengan banyak dusta dah. Habis itu. Dan atau pada dihukum. Dan mendapat ia, patut mendapat ia yang kedua, golongan yang kedua. Layak mendapat, patut dah nak mendapat ia yang kedua tu. Mendapat akan sifat dan dosa bagi orang yang banyak berdusta. Takdir molek. Bagi orang yang banyak berdusta. Tu dia. Tulis itu pada mendapat sifat, yakni layak baginya untuk dizahirkan di hadapan makhluk bahawa ia tidak boleh dipercaya. Dan layak juga bahawa diazabkan dia sebab dosa berdusta itu. Habis itu. Sebab dosa berdusta itu. Tu ada kebenaran tu penting. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah akan yang sebenar, dan jikalau adalah benda sebenar itu pahit sekalipun. Qulil haqqa, tak silap kata Sayyidina Ali bah. Kata ulimu akan benda yang sebenar. Kecek sungguh. Walau kana, yani walau kana al-haqqu tu murran sekalipun, pahit. Walau benda sebenar tu pahit, keceklah. Walau benda bohong itu manis, patailah. Tu jaga. Aja lagu tu. Habis itu. Habis kat tu. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ada riwayat rawahul Imam Ahmadu
telah riwayat akan sabda Nabi ni oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad dia. Wa Abu Syekh ni siapa? Abdullah bin Muhammad Al-Asbihani tu Abu Syekh, seorang ulama hadis jugalah. Tu dia. Maka hadis ni ada catat dalam musnad Imam Ahmad. Nabi katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil imani. Satu, iyyakum wal kadhiba, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata, iyyakum, jauhkan oleh kamu, hendak jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu, atau pada jauh, dan takut oleh kamu akan berdusta. Akan tu maf'ul bagi jauh dan takut tu dua-dua. Tulis lagu ni sini. Jauhkan oleh kamu tu yakni jauhkan olehmu akan diri kamu daripada dusta. Dan jauhkan akan dusta itu, dan jauhkan akan dusta itu daripada diri kamu. Tu. Ba'id nafsaka 'anil kadhib wa ba'idil kadhiba 'an nafsik. Tu dia. Tu maksud dia. Maksud dia. Habis itu, jauhkan olehmu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Nabi kata, iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Tu. Mun kena jauh daripada dusta. Sebab gapo Nabi suruh kita jauh? Kerana ini ilak pada jauhkan oleh kamu. Ya fa tak liliyah ilak pada iyyakum. Kerana iyyakum tu dia mengandungi amar, ke ia masuk dalam bab tahdzir. Bab tahdzir. Solat ba'id nafsakum. Ya mari ikut rupa. Jauhmu akan dirimu. Lepas tu ya buai. Ya buai fi'il tu dan juga lapan nafsa tu tinggal iyyakum saja. Tu. Ya nasak tu atau ya tahdzir. Tu. Kata dia, sebab apa ya suruh jauh akan kamu akan dusta, mungkin apa jauh, jangan tepuh, jangan berlaku, jangan kerja. Jangan kerja akan dusta tu. Kerana berdusta itu, Nabi kata, kerana berdusta, cakap bohong itu menjauhkan ia berdusta menjauh akan iman. Apa makna menjauh? Yakni berlawan ia dengan sifat iman. Itu maksud menjauh. Yakni berlawan ia dengan sifat iman. Berlawan ia dengan sifat iman. Tulis lagi. Berlawan ia dengan sifat iman. Kerana makna iman itu. Kerana makna iman itu membenar hati, akan perkara yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan cara lazimnya, maka dengan cara lazimnya
ia mengikut Allah dan Rasul. Ia mengikut Allah dan Rasul pada bersifat dengan benar. Pada bersifat dengan benar. Maka dusta itu berlawan dengan benar. Dan dusta itu menzahirkan bahawa orang itu tidak ikut Nabi. Maka ini akan menjauhkan ia daripada iman. Dan akhirnya takut ia berperasaan boleh bohong dan halal bohong. Yang telah diharamkan dengan ijma'. Maka jadi murtad ia. Tu takut le hujung nu nak ikut tu. Tu. Tak apa bahang boleh. Kawan seorang lah. Kawan seorang ni tak apa, bahang boleh. Susutnya takut nak kira rupa menafikan benda yang diijma' tu salah selera pula. Tapi tak siapa tahu tu orang kita ni bahang-bahang dia pun dia tahu kata tak baik. Tak molek. Dalam hal rupa tu pun menafikan iman dah. Orang bukan menafikan iman, menjauhkan daripada sifat iman dah. Kerana iman tu zahir kena turut Nabi, tiba-tiba bahang berarti berlawan dengan Nabi. Bila berlawan dengan Nabi, nampak rupa nak menjauhkan dengan iman lah. Tu dah. Apa tu dah? Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Tu wal-iyazubillahi min zalik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut pula ni hadis ni rawahu Tirmizi. Rawahu riwayatkan dia akan hadzal hadis oleh At-Tirmizi dalam sunan dia wa Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Kitab hadis dia. Nabi kata idza kazibal abdu kizbatan taba'ada anhu al-malaku. Allah. Taba'ada anhu al-malaku milan. Sebab minnatni ma ja'a bihi. Arti sabda Nabi, apabila berdusta seorang hamba Allah, bila cakap bohong oleh seorang hamba Allah, berdusta ini berdusta betul yang diharamkan tu lah. Berdusta yang diharamkan tu. Adapun ada beberapa perkara yang dibenarkan berdusta tu kecek lepas mari dah. Tu. Nampak tu dah. Maka Nabi kata apabila berdustalah oleh seorang hamba Allah Ta'ala sekali berdusta. Satu kali ya kizbatan masdar marrah. Apabila berdustalah oleh seorang hamba Allah, sama ada lelaki ke perempuan ke,
Sekali berdusta. Sekali ya tubik mulut mari kecek bahang. Jawabnya, nascaya jauh daripadanya, daripada seorang hamba Allah tu. Jauh. Lari jauh daripada kita tu. Oleh malaikat. Lari jauh daripadanya, daripada seorang hamba tu oleh malaikat. Malaikat jauh daripada kita. Lari daripada kita. Tu. Allahu Akbar. Tu. Tu. Maksud dengan malaikat tu malaikat mana? Malaikat yang diwakil untuk pelihara manusia tu lah. Maurad dengan malaikat. Tulis situ pada malaikat. Tulis situ. Yakni maksud dengan malaikat ialah malaikat yang diwakilkan untuk pelihara manusia dan mencatat amalan manusia. Kiraman katibin buat tu. Perak gi, tapi dia tulis. Jauh-jauh punya tulis, tapi perak gi. Tu. Dah hubung lagi. Dan segala malaikat rahmat. Gitu ya. Bukan kata malaikat maut tak lari. Kalau malaikat maut lari, kecek bohong tak mau kita dia jauh daripada kita je. Kita tersi mati. Datuk tu dia tak kira. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Menduk le mana pun pergi. Datuk tu dia tak ada harap. Tu. Malaikat sini malaikat rahmat, malaikat yang diwakil, ada juga hafazah panggil. Malaikat hafazah. Telinga kita, mata kita ada malaikat tu. Allah Taala jaga-jaga. Kalau tak ada benda tu, kalau tak ada malaikat tu, hari-hari sumuk dah masuk semua lah telinga. Dia munggah tepat lubang gini. Dia wahai sangat. Jenis-jenis binatang ni dia cak lubang-lubang gitu. Tapi kerana malam-malam tidur tak ada apa, tak khabar-khabar apa pun, tak ada benda masuk dalam telinga, ada malaikat tolong jaga-jaga. Lepas tu kalau kita masuk juga seekor dua, lama-lama sekali itu dengan kehendak Allah Ta'ala, ada hikmat ke apa dah tu, menggalik ke apa dah tu, kamu salah ke apa dengan Tuhan, kamu kok mana, dia nak menyata hikmat dia. Kalau tak ada orang jaga, hari-hari muka lubang, besar malah lubang hidung. Tidur tepat, nyamuk pun nak masuk. Sumuk pun nak masuk. Tapi ada malaikat jaga. Tapi dengan sebab kita dusta tu, malaikat lari daripada kita. Lari. Dia tak duduk dekat orang bahu. Jauh daripadanya oleh malaikat. Jauh tu 1 mil. Sekali bahu tu jauh 1 mil. 1 mil ialah itu. 1 mil ialah perjalanan jauh. Perjalanan jauh, habis mata memandang. Dengan sekira-kira kalau ditilik kepada seorang pada tempat yang bersamaan, maka tidak diketahui adakah ia lelaki atau perempuan. Kita tengok jauh. Seorang duduk jauh sana. Kalau tempat padai sama, tempat sama, dia duduk di hujung tu. Kita tengok pak, jatuh ke tina tak tahu. Jauh tu, jauh situ dah 1 mil. 1 mil tu kira jauh tu.
Oh, tu. Nampak tu dah. Ha tu. Sekali bahau je. Pergi. Bukan kata lari dekat-dekat ni dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sabit tu orang hak bahau sokmo tu kehidupan tak ada berkat, tak ada rahmat. Dia moga malaikat rahmat pun tak masuk dekat. Tak masuk dekat. Pak kalau dua kali bahau tak pergi perak pergi sampai Amerika. 2, 3, 4 kali. Tu dia. Lari. Lari buat apa tu? Lari buat apa? Kerana busuk min tu orang panggil takliliyah. Ilak pada taba'ada tu. Min orang panggil min li taklin. Tu min tu. Sebab apa lari? Lari buat gapo? Lari buat apa? Ada salah apa kawannya? Oh, lari tu jauh tu kerana busuk dusta. Kerana busuk dusta. Busuk dusta. Busuk bau perkataan dusta. Wah itu bukan busuk dusta. Busuk bau perkataan dusta. Yang seorang itu bercakap. Busuk bau perkataan dusta. Yang seorang itu bercakap. Jadi bila kecap bau, kita bru gigi molek dah. Orang lain tak ada bru, tak ada bau ke apa. Malaikat ya bau. Perkataan dusta tu Allah Ta'ala menzahirkan sifat busuk di perkataan tu. Sifat busuk ada di perkataan tu. Tu. Maka malaikat pun jadi jauh tu baik. Busuk. Tu you tak boleh. Tak boleh. Tu. Dan juga para awliya Allah pun dia Allah Ta'ala wizahir mari juga ke dia. Ada dia busuk lalu dah. Dia tahu kau ni kecek bahau. Bahau dah tu. Tu. Dan segala jin-jin Islam yang berjuruh-juruh itu Allah Ta'ala berzahirkan juga. Malaikat sangat lagi. Malaikat sangat lagi. Kerana busuk dusta. Dusta mana? Sifat pada dusta. Dusta yang mendatangkan ia. Maksud mendatang ni menutur, berkata. Dusta yang mendatangkan ia seorang hamba Allah tu. Dusta yang mendatang dan menutur dan berkata ia seorang hamba Allah. Mendatang dengan dusta itu. Dusta hak dia berkecek, hak bertutur, berkata saat itu. Malaikat busuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menja'alna minas siddiqin ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulaika rafiqa. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala tu satu hadis. Ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram. Ketahui olehmu akan bahwasanya al-halal wasyan. Berdusta itu tu, bercakap bohong itu haram. Haram. Tu haram dengan ijma'. Sebab apa haram tulis itu? Ilah haramnya kerana berdusta itu masuk dalam tipu dan khianat. Dalam tipu dan khianat. Maka ijma' ulama atas haramnya. Ulama ijma' kata haram. Benda ni tak ada khilaf. Benda tak ada khilaf. Tu kecap bahau tu haram. Kerana dia masuk lebat tipu, menipu dan juga khianat. Malaikan, ni tak apa, ada beberapa perkara. Malaikan berdusta tu kerana sangat berhajat kepadanya, kepada berdusta.
Turut berhajat. Berhajat bersih mana? Turut hajat semua kita. Hajat nak bau. Melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, kepada berdusta. Hajat yang dibenar oleh syarak itulah. Sangat berhajat, yakni hajat yang dibenar oleh syarak. Kena kait lagu tu. Hajat yang dibenar oleh syarak. Bukan dibenar oleh nafsu. Tu nafsu benar berlaku, berhajat berlaku. Bau. Hajat yang dibenarkan oleh syarak. Malaikat sangat-sangat berhajat kepadanya. Tulis situ lagi. Pada sangat berhajat tu. Yakni dikatakan sangat berhajat itu dengan sekira-kira tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain daripada dusta itu. Maka kalau ada jalan yang lain, nescaya tidak dibenarkan dusta. Jalan lain sepik taruh mana pun kena lalu kalau ada jalan lain. Suk pagar tak ada jalan lain belakang dah. Bahau tu dibenar kerana masuk dalam berhajat dah. Berhajat dah. Tu tengok yang misal. Musnah misal ni hok berhajat ni seperti berdusta pada peperangan. Tu misal dah tu kalau berhajat dah tu. Seperti berdusta pada peperangan. Apa makna berdusta pada peperangan? Yakni berdusta kepada seteru. Berdusta kepada seteru untuk dapat kemenangan, dalam perang. Untuk dapat kemenangan dalam perang. Tu bahang boleh. Pergi perang dengan seteru, kita bahang boleh. Bahang ke dia. Bahang ke dia untuk kita menang tu. Boleh. Tu hello macam-macam lah bang. Sehingga kalau orang hak tua pun boleh benar nak pula. Kita apa? Kita pakai hina. Kita pakai celup. Kepala kita wihitai. Buatlah ubat gapo boh wihitai kepala. Hak ubai-ubai pun boleh buat wihitai. Tu siapa tahu tu asal tak leh. Tu nak berhina, nak bergapa dengan cat hitam tu tak leh. Kepala kita tu nak yom pom tu dengan cat putih dengan cat hitam tak leh. Syarat tak benar lelaki ni. Perempuan pun malaikat lepas peperangan ni tak apa, dibenar. Tak apa. Nak tipu nampak kata muda. Orang kita dia nampak kepala hitam tu muda takut juga. Maka menipu tu hak tu tak apa. Masuk dekat tu dah. Bahang ni. Tak apa kawan. Bahang demo tak apa, bahang ke demo. Tu dia. Tak ada masalah apa. Tu. Habis itu, hak tu berdusta pada peperangan itu dibenarkan. Hajat dah tu. Berhajat dah tu. Tu. Kadang-kadang dia tipu kata mati dah. Misalnya tentera kafir masalah. Tentera kafir tu ketua dia nama apa? Nama Aidang dah. Aidang. Lepas tu kita bakal tipu kacak. Aidang mati dah. Misalnya. Kacak terkodok tepuh tu. Mati dah. Jadi puak dia pun puak kafir pun bila dengar lagu tu dia rasa itu jugalah habis semangatlah mengko ketua mati dah ni. Padahal kita menipu, kita tak ada. Kita hak sungguh duk lenung lagi, tak nak mati lagi. Tapi kecek kita menipu lagu tu tak ada apa supaya dapat kemenangan kita. Kita tak jalan lain kadang-kadang susah.
Lepas rengek tu. Yang macam-macam tu. Teka tu dibenar untuk mendapat kemenangan. Tu. Dan berdusta atau berdusta pada peperangan. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Mendamaikan dua pihak lah maksudnya. Orang yang ni dua pihak. Orang yang berkelahi. Mendamaikan. Membaikkan. Mendamaikan dua pihak orang yang berkelahi. Tak apa. Dolar dengan Pok Mak tak kecek lama lah. Kita nak buat baik lagu mana dua orang ni macam kita pun. Baik lagu mana. Gitu mu Pok Mak. Mak, dolar kita salam mu. Dolar kita salam. Dia kata, yo ni sebenarnya kira nak baik dengan mung tu. Mak weh. Kita mu dolar pula. Lah, Pok Mak kita salam mung tu mu marah. Dia kata dia nak baik. Dia kira lagu tu dah tapi dia rasa tak gamuk. Kecek lagu tu duk main lok-lak cara kita boleh 3-4 kali ya. Dolar dengan Pok Mak bertemu di nak tu kok. Akik kening lah. Tu dulu akik tak tegar. Kalau lalu tak tegar. Tapi kali ni bila lalu Pak. Tak apa tak kecek lagi pun. Henguk dah. Jadi nak baik dah. Sesudnya baik juga. Tu tak boleh main weh. Tu. Maka bahawa tu tujuan nak jadi baik tu. Antara dua pihak yang berkelahi tu tak apa. Untuk mendamaikan. Dan berdusta suami. Berdusta oleh suami. Tok laki bahawa. Berdusta tetap kalau engkar ia suami. Tu. Tetap kalau engkar ia, tetap kalau menafi ia, menolak ia suami tu di hadapan isterinya, isteri bagi suami tu. Tok laki ia bahang ke bini. Tu. Tetap kalau engkar lah suami di hadapan bini. Tengok. Engkar bahawa, apa bagi engkar? Engkar akan bahawa ada madunya. Ada madunya. Madu bagi isterinya. Madu ni isteri muda. Ya bini dua. Bini dia pun tahu dah. Kata Abang tu ada bini muda. Dia tahu dah. Tu. Lepas tu berdustalah oleh tok laki. Tetap kalau engkar ia suami tu di hadapan isterinya, isteri bagi suami tu, ia engkar, ia menolak di hadapan bini dia, mengengkar akan bahawa adalah madunya madu bagi isteri. Madu ni maknanya isteri mudanya lebih kasih kepadanya. Yang madu, kecek madu ni maknanya bini kita nama Khadijah masalah. Tu ada bini muda nama Fatimah. Fatimah tu madu bagi Khadijah, istilah dia. Tu. Maka kita engkar bahawa adalah madu bagi isteri tu. Yani isteri muda tu lebih kasih kepadanya, kepada suami. Lebih kasih kepada suami. Faham tak situ? Tulis pada lebih kasih. Tak faham tak? Yakni suami beritahu kepada isteri. Yani suami beritahu kepada isteri bahawa dia kasih kepada isteri yang pertama itu sama dengan isteri yang kedua. Bukan maksud lebih kasih yang muda daripada yang tua. Tu. Cuba kita perhati molek je kecek.
Yo bining tua. Nampak acak weh. Bini tua tu. Nampak mari rumah ni tu, nampak tak ada karat mana ni. Duk dek nung gi galak kok nung po. Bini tua kata. Kok nung siapa dek nung galak molek dah. Bapa sini dia senyap, tak kecek-kecek. Siapa dek nung galak molek ke? Tu bini kata, ada supaya. Padahal tak supo hakikatnya. Tak supo. Tak care hok muda. Dia kena hok muda lebih dah tu dia pasal dia. Dah hati tu. Dia pasal dia tu hati. Tapi zahir mari tu kita bahang boleh. Tu. Jangan duk faham kata lek tok laki tu engkar kata bining muda tu lebih dikasih. Ni kira gambar hati bining. Faham molek tu dah. Kali lagi. Berdustalah suami tetap kalau engkar ia di hadapan isterinya, engkar akan bahawa ada madunya isteri muda tu lebih kasih kepadanya kepada suami. Tu. Apa makna? Tu. Saat ni kita kata tulis lagu mana? Suami tulis lagu mana saat ni? Yakni suami beritahu kepada isteri bahawa dia kasih kepada isteri yang pertama sama isteri yang kedua. Bukan maksud seperti itu yang disangka, seperti yang disangka oleh isteri pertama. Seperti yang disangka oleh isteri pertama. Dok lah sama je. Muda tua tak ada muda tua, ada nombor 1 2 ya. Bokeh tak ada nombor 1 2 supo lako Pak orang tu tak ada 1 2 3 4 li. Kecek ya. Bini sa 2 3 4. Semua nombor 1 belako. Aduh, ada. Tak leh, nombor 1 belakang, 2 tu. Sama seri belakang. Tu. Padahal hakikat sungguh dia siapa dia galak. Apa dek ni? Tu dia. Kelik mari dek ni monyo. Dia galak. Hakikat sungguh tu. Tapi bohong gila tak apa. Untuk orang panggil menghiburkan hati isteri tu. Tu kelik siapa mok tua. Mak tua wak nasi, wak gula we makan. Wak sup. Hari ni wak sup ni. Oh, pelik we wak sup hujan apa hari ni. Sok mak genek ke kering je. Hari ni sup ni pelik ni. Wak dek lah ikut abang makan. Lama sekali. Susunya wak sup mari semakuk. Syuruk hirup kita. Allah. Ana weh sedap tak? Sedap. Oh, waya cari dah lagu ni. Boleh buka kedai ni. Padahal tak lagi rocak, tak lagi tak rok. Boleh buka kedai ni. Oh, sungguh boleh buka kedai. Tu boleh. Tapi boleh buka style lah. Tak lama apa. Tapi yang kecek lagu tu manah pula. Kena kecek buat video tu hibur hati tak apa. Tu. Tu. Gano kau sehari kau yang ngok ni. Padahal kau sehari kau nampak. Pasal dia orang kita kau sehari kau kecil. Tapi kecek lagu tu tak apa weh. Tapi yang orang panggil lebih daripada hajat. Kalau melampau itu nak jadi kok tak berhajat dalam ni. Tu dia. Tu dia agak bohong kepada isteri kau tu tak apa. Mana duit kerja? Tak ada. Hak tu tak leh. Kerana wajib atas kita nafkah ke dia. Mana duit dia? Tak ada duit. Tuai duk boleh duit semua. Tak ada boleh Tak ada boleh kerja payah lah ni tak ada boleh duit. Sobarlah dia. Tu bohong hak tu. Tak leh. Hak tu bohong. Tu. Habis itu
Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriyah. Tu musnad kita tunjuk jalan keluar. Cari jalan lebih baik lagi. Dan apabila harus, yakni boleh berdusta. Apabila harus berdusta, yakni boleh berdusta ikut kebenaran syarak. Apabila harus berdusta, apabila boleh bohong dah, syarak jalan dah. Buka api hijau dah, kita bohong. Sungguh pun boleh, maka yang lebih baik, yang terlebih baik, terlebih afdal, terlebih baiknya bahawa memakai ia seseorang memakai akan tauriyah, akan lafaz pelari ke panggil. Lafaz pelari. Tu tauriyah. Apa tauriyah? Tu ya musannaf ghayak tu takrif tauriyah. Tauriyah ni kalau kita mengaji ilmu badak kat tu membak tauriyah di belakang tu. Tu. Bila dah tauriyah duduk di belakang. Bak ilmu badak. Maka baru memakai ia akan tauriyah. Tauriyah. Apa tauriyah? Lafaz pelari tu ke apa? Dan iaitu tauriyah tu makna tauriyah tu ke apa? Ni musnad datat. Ni kecek tauriyah pun kena makna dia dululah. Kata tauriyah tu lagu ning weh. Barulah kita tu panggil turut jalan dia kena. Dan iaitu tauriyah tu menyebut ia seseorang. Dia sebut akan perkataan, akan lafaz, akan perkataan yang ada bagi perkataan tu dua makna. Perkataan itu dua makna. Dua makna. Kata esa tu makna jalan dua. Boleh pergi dua jalan. Kata dua tu. Kata esa tu ada dua jalan. Satu makna yang hampir. Satu makna, bermula satu makna itu ialah makna yang hampir. Kau faham? Satu makna itu ialah makna yang hampir. Apa makna yang hampir? Yang ni makna yang mudah nampak. Makna yang mudah nampak. Dan selalu segera faham. Wah itu. Makna yang mudah nampak dan selalu segera faham. Tu. Nak gimana Kita nak ikut taning. Tapi tak siroyak demo kata pergi taning. Takut demo tanya banyak perkara pula. Tak siroyak. Maka kita kata nak pergi nak tanya ustaz. Pergi nak tanya ustaz. Pergi nak tanya ustaz tu reti dua. Satunya makna yang hampir. Makna yang mudah segera faham. Apa makna tu? Faham kata nak pergi beli barang kot tu star. Lagi klik tu. Faham mula-mula. Maka orang nak faham segera tu mula-mula. Tapi tak, kita nak makna hak jauh nu lagi. Dan satu makna yang jauh. Dan bermula satu makna lagi ialah makna yang jauh. Apa makna yang jauh? Makna yang tidak selalu faham. Makna yang tidak selalu faham. Bahkan berhajat kepada qarinah yang lain. Makna yang tidak selalu faham. Bahkan berhajat kepada qarinah yang lain. Makna ni jauh sikit. Dia tak payah lalu dah. Malaikat kena ada dalil-dalil lain lagi. Tu. Nak pergi kot nak tanya ustaz. Ustaz sungguh muka lalu kot tu. Ya nak pergi kot taning. Nak tanya tu pergi kot tu juga. Tapi ustaz. Tu. Nak pergi kot nak tanya ustaz. Dia mau pergi kata pergi kerja situ. Ustaz lepas tu klik. Padahal kita nak pergi kot tu. Lepas tu ustaz ya. Nak pergi kot lain pula.
Kecek pesa tu 2 jalan tu. Tapi jalan yang kedua ni jauh lah sikit. Maka hak tu tauriyah nama dia. Tauriyah nama dia. Banyak tauriyah yang diguna. Tu dia. Tu. Habis situ. Tok Cha ni dia tak boleh faham juga dah turut dia. Turut mazhab dia. Turut jalan buat dia ni. Bahau ni pun fit sin juga. Sinha dia. Kerana kecek sebenar. Maka bagi Tok Cha bahau ni dosa besar bagi dia. Bagi buat dia. Buat kita pun supa. Maksud benda bahau ni. Maka satu hari Tok Cha lalu. Situ. Lepas tu ada orang heret lembu ke depan Tok Cha. Tengok, bukan orang biasa. Orang curi dah nampak ni, nampak dengan gaya tuai gapo semua ni, orang curi lembu ni. Orang nampak dengan gaduh herat gitu, paling tengok ngita, tengok kanan kiri. Curi. Tapi aku kenal ni. Ni anak saudara aku ni. Siaplah Tok Cha kata. Duk dia. Duk gi 4-5 minit. Tuai lembu turut mari. Tuai lembu turut mari. Tuai lembu kata kena. Lompa. Lompa nampak ke tak? Orang hek lembu lalu ke ni? Lompa nampak ke tak? Orang hek lembu lalu ke ni? Siaplah. Oyak kata tak nampak tu bahang. Buat lagu mana? Tu. Maka Tok Cha pun pakai tauriyah juga. Pakai tauriyah. Ya buat lagu mana? Ya duduk diri situ. Bila orang tanya, ya duduk diri. Duduk diri tu, ya huno mari sejakah. Amma duduk sini tak nampak. Ya kata, amma duduk sini tak nampak. Tak apa. Tak nampak. Amma duduk sini tak nampak. Kecek amma duduk sini tak nampak tu 2 jalan dah tu. Satunya duduk kawasan ni. Tak nampak. Hak tu hak mudah faham, hak mula-mula. Tapi hak dia naknya makna hak jauh lagu mana? Sini tak nampak, hak situ nampak. Sini ni, hak tempat duduk ni tak nampak. Hak si sat ni, situ tu nampak. Tapi sini tak nampak dia kata. Kena tak? Kena. Bahau tak? Tak nama bahau. Kita pun boleh guna tu. Bagi kita duduk sini tak nampak. Tu. Yang kecek learning tak nampak. Learning tak nampak pasal ni. Lagi nampak. Kecek siap pula situ. Tu. Tu. Bila berhajat sangat dah kepada berdusta, tapi kalau ada jalan lain lagi lebih daripada tu, iaitu tauriyah, maka guna tauriyah. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Habis itu dah, maka menghendaki ia seorang tu akan makna yang jauh itu. Akan makna yang jauh itu. Dia nak ke makna jauh tu. Sebab tu setengah ulama kata Nabi Ibrahim tu dia bukan dia kecek pe dia tu tauriyah. Dia bukan dia bohong dak. Bila kau dia kata Ibrahim, afa'anta haza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim membuat lagu ni kerjamu kena ni tok kumpul kita acul lebih ni. Nabi Ibrahim tu. Ya amik kapok rodai katok tok kong bi mapuh dah. Katok pecah bi. Dia tinggal hok tua hok besar seko, hok tok kong hok besar. Dia tinggal dia taruh hok besar tu seko, hok keliling anak-anak tu dia pakai katok hok. Cubi. Dia tinggal hok besar. Ambil kapok gi sakut lilingo. Hok besar. Aku situ. Lepas tu bila kau dia mari tu, pakai dia mau tuju ke Ibrahim lalu dah. Kerana dari kampung ni, semua tubik ke padai belakang. Hari raya dia mau. Pakai tubik ke padai belakang. Balik ke Ibrahim sore, ya ayat kata, ya mendemih. Ana marid. Saya pergi ajak. Ibrahim, pergi.
Inni marid. Dia kata ana marid. Situ tu bahau dah tu kali. Tapi marid tu dia dua pula. Sakit, demam. Dua makna pula situ. Makna satunya demam lagu. Demam panas tubuh gitulah. Tu makna yang segera banyak. Tapi Murad Ibrahim demam hati. Demam hati. Demam hati. Pasal tengok perbuatan kau tu sangat susah. Wasa demam dah tu. Aku demam dah. Hati demam dah. Demam tu tak bahau dah lari dah sah. Bila mari tanya pula, mu buat kerja ni kan nak Ibrahim? Ban fa'ala kabiruhum. Dia kata. Tu. Hak besar tu buat Ibrahim kata. Hak besar tu buat Bila kecek hak besar tu kok paling tengok hak tu kong besar belaka. Bijak dah. Dia bukan bahang tu. Kalau Ibrahim murad dengan hak besar tu dia bahang. Bukan ulama kata kalau bahang tu pun bahang yang dibenar. Tapi setengah ulama tanggung di atas tauriah. Tu tanggung di atas tauriah. Kau mana? Hak besar tu buat Siapa hak besar? Ning. Hak nun dengan hak ni pia besar. Besar hak ning. Kira besar pangkat kedudukan tu. Tok Kong ni batu. Ni kita orang besar dia. Besar kita. Hak nu? Bukan duk besar. Hak besar tu buat Bila hak besar tu buat pakat tengok hak nu belaka. Lepas tu akhirnya kata, tanya dia. Tanya dia kalau hak mu benar sungguh. Tanya dia. Tanya hak besar tu. Dia pergi kata suruh tanya hak nu. Pok apa tu pergi kata suruh tanya tu. Paling murih pula. Mu pun tahu dia tak boleh kecek. Kecek Pak Ibrahim bijak tu. Dia panggil bedil sedah tu boleh 2 ekor dah. Hak nu punya nu bengang. Orang panggil nak matikan hujah demo tu. Pada tak boleh tanya nak semua apa. Dia kecek tak boleh. Dia nak gomong ke habis. Bijak. Tu kata setengah jadi maksud dalam tauriah. Maksud dalam tauriah. Untuk uji salah kata gitulah. Jadi kita dengar dia juga lah. Kabiruhum ni. Ni. Yang besar tu buat ni. Hak besar. Demo pehak tu. Kabir tu hak tu. Habis itu. Tu terlari apa panggil lafaz pelari. Lafaz pelari. Mahak tu dibenarkan oleh syarak. Sekat tu dulu kembali kata adapun mengupat maka menyebut engkau akan saudara engkau. Murad dengan saudara ni saudara mana? Islam ke semua? Kalau Islam, kalau muradnya saudara Islam, apakah hukum mengupat orang kafir? Tengok sebelah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u bila sya'amin. Nas'aluka 'uluman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع عدد تشيس وبي
ربنا وأصلح لنا كل الشؤون